GBI iaitu Green Building Index ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai Indeks Bangunan Hijau telah bermula pada Ogos 2008. Majlis PAM iaitu Pertubuhan Arkitek Malaysia telah mengesahkan dan mengeluluskan pembentukan jawatankuasa kelasiran baharu yang ditugaskan terutamanya untuk membangunkan dan menumbuhkan indeks bangunan hijau dan pengiring untuk pensijilan bangunan bertaraf hijau. Jadi apakah maksud dan tujuan pelaksanaan Green Building Index? Green Building Index atau pendeknya GBI adalah alat penarafan hijau yang telah diiktiraf oleh industri Malaysia untuk bangunan bagi menggalakkan persekitaran binaan dan meningkatkan kesedaran terhadap pemaju hingga ke orang awam tentang isu alam sekitar. Green Building Index juga mampu untuk pemaju dan pemilik bangunan untuk mereka bentuk serta membina bangunan hijau yang boleh memberikan penjimatan tenaga dan air persekitaran dalaman yang lebih sihat kepada pengguna dan mampu mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Jadi mari kita beralih kepada tahap pengiktirafan Green Building Index. Tahap pengiktirafan Green Building Index ialah pengiktirafan di mana sesebuah bangunan itu dapat mencapai mata yang telah disasarkan untuk membuatkan bangunan itu menjadi lebih mesra alam atau hijau berbanding bangunan yang lain. Tahap pengiktirafan Green Building Index terbagi kepada 4, iaitu Certified atau diperakui, Silver atau perak, Gold ataupun emas dan Platinum. Untuk Certified atau diperakui, mata yang perlu diperoleh ialah dari 50 ke 65 mata. Yang kedua, silver ataupun perak, mata yang perlu diperoleh ialah dari 66 hingga ke 75 mata. Untuk gold atau emas, mata 76 hingga 85 mata diperlukan untuk mendapatkan pengiktirafan ini. Dan platinum merupakan tahap yang paling tertinggi, memerlukan mata yang sebanyak 86 hingga ke 100 mata untuk mencapai tahap pengiktirafan yang tertinggi ini. 6 kriteria Green Building Index yang pertama adalah sumber bahan. Konsep 3A iaitu Reduce, Reuse, Recycle boleh diguna pakai untuk menepati kriteria ini, yang mana pemaju hendaklah mengurangkan penggunaan bahan yang tidak mesra alam dan hendaklah mengitar atau mengguna semula bahan jika boleh. Bahan binaan sebuah bangunan hijau perlu diperoleh dari sumber yang lestari. Kriteria yang kedua adalah kecekapan tenaga. Antara ciri sebuah bangunan cekap tenaga termasuk orientasi bangunan untuk pencahayaan yang mencukupi, penggunaan bahan binaan yang menebar haba dan penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga suria. Kecekapan tenaga semasa pembinaan turut diambil kira. Kriteria yang ketiga adalah kualiti persekitaran dalaman. Bahagian dalaman sebuah bangunan hijau perlu berfungsi dengan baik dari segi kualiti udara, akustik, keselesaan suhu dan juga visual. Semua ini dicapai menerusi penggunaan bahan sebatan organik, meruap rendah dan penurasan udara berkualiti. Kawalan suhu yang baik serta pergerakan udara dan kelembapan juga amat penting. Untuk kriteria seterusnya iaitu perancangan dan pengurusan tapak yang mampan. Penggunaan semula tapak yang sedia ada serta mengelakkan kawasan yang sensitif pada alam sekitar perlu diambil berat oleh pemaju. Mereka perlu melaksanakan pengurusan pembinaan dan pengurusan air hujan yang baik untuk melindungi kawasan sekitar serta mengurangkan tegangan pada infrastruktur yang sedia ada. Tapak hartanah yang mempunyai kemudahan bagi pejalan kaki untuk ke pengangkutan awam adalah penting untuk menggalakkan penghuni mengurangkan jejak karbon mereka. Seterusnya adalah pengurusan air yang cekap. Antara ciri-ciri yang perlu bagi meningkatkan kecekapan pengurusan air adalah penuaian air hujan, kitas mula air dan kelengkapan yang menjimatkan air. Untuk kriteria inovasi, pemaju perlu menginovasikan reka bentuk dan pembinaan hartanah mereka untuk membolehkan sesebuah bangunan itu menjadi bangunan hijau dan dapat mencapai objektif indeks bangunan hijau atau lebih dikenali sebagai GBI.